الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berusaha barisan pimpinan dan urustia Ikram Shah Alam menganjurkan kelas bahasa Arab. Ikhwat-akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat-akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan, perbincangan kita pada pertemuan-pertemuan yang lepas berkisar pada ayat yang ke-29 daripada surah Al-Fathu. Dan Alhamdulillah kita telah pun menghabiskan perbincangan surah ini, dan pada malam ini kita akan cuba lihat secara umum, ulang kaji secara umum surah ini, dan juga kita akan bincang insya-Allah beberapa tajuk baru berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi ada nota yang boleh ikhwan-akhwat ambil, mungkin ada nota yang boleh diambil di ruangan komen yang telah saya berikan, iaitu nota tentang dua isim berdampingan. Okay. Nota dia ini dua isim berdampingan yang telah kita bahaskan sebelum ini. Jadi notanya boleh ambil, insya-Allah disediakan oleh pihak urus setia. Kita nak mulakan dahulu dengan ayat ini. Kita baca sekali lalu. Kita mohon keberkatan Allah Subhanahu wa taala dalam perbincangan hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan terus terjemahan mafhum. Kita terjemahkan terus terjemahan mafhum bagi ayat ini, kerana kita telah pun mengetahui terjemahan harfiah dia. Sepatah-sepatah kita dah terjemahkan sebelum ini, jadi kita ambil terus terjemahan mafhum dia. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaan. Pada wajah mereka kelihatan tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah
sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Adapun sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, iaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah hendak menimbulkan perasaan tidak senang hati pada orang kafir dengan sebab kekuatan orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Itu terjemahan mafhum untuk ayat ini, dan cukuplah sekadar terjemahan mafhum. Tafsiran ataupun tadabbur pada ayat ini itu kita bincang pada maknanya pertemuan ataupun kesempatan-kesempatan yang lain. Baik. Surah Al-Fathu ayat yang ke-29, secara umum banyak perkara yang telah pun kita ambil daripada ayat ini. Yang terakhir pada pertemuan yang lepas, kita membicarakan tentang kalimah fi'il. Okey, kalimah fi'il, iaitu fi'il terbahagi kepada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar kita kata kedua-duanya kebal. Artinya kita tidak akan bincang baris berkaitan dengan fi'il madhi dan juga fi'il amar. Tetapi bila kita baca Quran dan jumpa fi'il mudhari', maka kita perlu lihat sama ada fi'il mudhari' tersebut ada perubahan ataupun tidak ada apa-apa perubahan. Kerana satu-satunya fi'il yang tidak kebal hanyalah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' kita boleh kenal melalui beberapa tanda. Okey, fi'il mudhari' kita boleh kenal melalui beberapa tanda. Pertama, di peringkat awal dahulu kita kenal fi'il mudhari' melalui terjemahan. Mula-mula dulu kita kenal fi'il mudhari' melalui terjemahan. Kalau tak ada talah, itu fi'il mudhari'. Kan? Dia makan, engkau makan, mereka pergi, aku menulis dan sebagainya, itu semua fi'il mudhari'. Tapi kalau ada telah, kita kata automatik dia fi'il madhi. Kemudian fi'il amar yang berbentuk suruhan dah, makanlah oleh engkau, pergilah oleh engkau, tulislah, ya. Itu semua fi'il amar. Okey. Kemudian bila kita dah mula mempelajari tentang fi'il ini, kita juga boleh kenal fi'il mudhari' melalui bentuk dia. Pertama sekali kita sebut fi'il mudhari' di hujungnya berbaris hadapan. Itu baris asas kita kata. Fi'il mudhari' baris asas dia adalah berbaris depan. Kemudian fi'il mudhari' juga kita boleh kenal dengan huruf-huruf yang ada di depan, iaitu huruf ya. Kita baca, kita jumpa kalimah ataupun perkataan yang bermula dengan huruf ya ataupun ta ataupun alif ataupun nun. Lagi sekali, kalau kita jumpa perkataan-perkataan dalam Quran yang dipangkalnya bermula dengan ya ataupun ta ataupun alif dan juga nun, kemungkinan besar kalimah tu adalah kalimah fi'il mudhari'. Kemudian kita tengok pula di hujungnya, di depan ada ya, ta, alif, nun. Okey, di depan.
Di hujungnya sama ada berbaris depan ataupun ada alif nun dan waw nun. Ya, dia ada nun dekat belakang ini. Sama ada alif nun ataupun waw dengan nun. Okay. Dan satu lagi kita juga boleh nampak ada ya nun untuk ganti nama diri anti. Kau perempuan Okey, tu fi'il mudhari' kita boleh kenal melalui bentuk dia. Kita baca, kita jumpa ya dekat depan, kita jumpa ta dekat depan, hujungnya berbaris depan ataupun ada nun, ya, sama ada alif nun, waw nun, ya nun, maka ketahuilah itu merupakan fi'il mudhari'. Okey. Kita tengok sebagai contoh dalam ayat yang ke-29 surah Al-Fathu ini, ya, kalau kita scan sekali imbas seperti perkataan kalimah ini, tara, perkataan tara, di hadapannya ada huruf ta, okey, di hujungnya yang ni kita tak boleh nampak sebab dia diakhiri dengan huruf alif maksurah ni, tapi di pangkalnya ada huruf ta ini. Jadi di pangkal yang ada huruf ta itu biasanya memang fi'il mudhari', dan kita dah terjemahkan perkataan tara, engkau melihat. Engkau melihat, tak ada telah. Ini fi'il mudhari'. Kemudian kita tengok perkataan yabtaghuna. Yabtaghuna. Di depannya ada huruf ya, di hujungnya ada waw dengan nun. Kalau kita refer kepada jadual, di depannya ada huruf ya, okay, ya di pangkal, di belakangnya ada waw dengan nun. Bererti dhamir yang ada pada kalimah yabtaghuna ialah hum. Mereka kan? Mereka. Maknanya untuk ramai, ganti nama diri ketiga mereka, ramai, dia punya pattern dia macam ya di depan, waw nun dekat belakang. Okay? Yabtaghuna. Kemudian kita cari lagi di depan yang ada ya ke ta. Okay? Kita jumpa perkataan ini. Di depannya ada huruf ya. Ya, perkataan yu'jibu ni. Di depannya ada huruf ya. Di hujungnya ada baris hadapan. Okay? Kita refer kepada jadual. Di depannya ada huruf ya dan di hujungnya berbaris hadapan. So dia memang fi'il mudhari' dan dhamir yang tersembunyi untuk perkataan tadi yu'jibu ialah huwa. Huwa maknanya he lah ataupun dia untuk lelaki. Kemudian kita cari lagi dekat sini, kita jumpa perkataan yang ada huruf ya di depan. Liyaghiza. Ada huruf ya dekat depan. Kemudian di hujungnya dekat sini berbaris atas. Cuma kita perasan ada ya dekat depan. Kemudian kita dah terjemahkan sebelum ini. Perkataan yaghiza. Okay? Perkataan yaghiza kita dah terjemahkan, dia menjadikan rasa marah. Dia menjadikan rasa marah. Ini kalimah fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Cuma kita bagi tahu ada perubahan, maknanya dia tak macam biasa. Kita tahu kalau biasa fi'il mudhari' di depannya ada ya, di hujungnya berbaris depan. Itu kalau keadaan fi'il mudhari' yang biasa. Tetapi bila mana kita jumpa yaghiza, kita perlu perhatikan. Sebab fi'il mudhari'
fi'il mudhari' dia boleh diganggu, kita kata. Dia boleh diganggu. Yang mengganggu dia tu ada dua geng lah. Okay? Dua geng yang ganggu dia. Pertama, geng haraf baris atas. Geng pertama. Haraf baris atas. Yang kedua, geng haraf baris mati. Dua-dua ni kalau ganggu fi'il mudhari', maka pattern dia akan ada perubahan. Iaitu baris asal dia, baris depan ini akan ditukarkan kepada baris geng yang kacau. Kalau yang kacau itu baris atas, jadi baris atas lah. Macam yaghiza tadi. Asalnya yaghizu, kalau dia tak kena kacau. Tetapi kita tengok pada kalimah itu telah pun didatangi oleh satu huruf, iaitu li ini, yang kita kategorikan dia sebagai salah satu daripada geng-geng haraf baris atas. Maka dia pun tukarlah daripada yaghizu kepada li yaghiza. Li yaghiza telah ditukarkan kepada baris atas. Okay, ya? Tapi Ustaz, li itu baris bawah. Sorry? Li itu li yaghiza tu, li itu baris bawah. Betul. Li itu berbaris bawah. Dia memang baris bawah lah. Li itu memang baris bawah. Cuma li dia, kita panggil dia kelompok salah satu geng daripada geng-geng haraf baris atas. Kenapa kita panggil haraf baris atas? Bukan sebab li itu baris bawah, tetapi fungsi dia. Fungsi li ni membaris ataskan. Okay? Membaris ataskan orang. Membaris ataskan siapa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Yang terletak selepas dia lah. Maknanya selain daripada li, ada lagi geng dia yang kita belum dedahkan. Siapa mereka ini? Yang suka kacau orang ni, kita belum dedahkan dia punya salah laku dia. Okay? Nanti kita dedahkan geng-geng. Siapa dia orang ni? Siapa geng haraf baris atas? Siapa geng haraf baris mati? Nanti kita bagi tahu. Cuma yang kita nak tunjukkan contoh dekat sini, bagaimana fi'il mudhari' satu-satunya fi'il yang boleh berubah mengikut geng yang kacau. Okay? So, li yang baris bawah ni dia memang baris bawah. Dia memang bunyi dia li. Kita tak baca la. Memang kita akan jumpa li. Dan dia kita kenal dia jumpa fi'il mudhari'. Kadang-kadang kita jumpa li yang haraf baris bawah tu, tapi yang tu itu haraf baris bawah yang jumpa isim dia. Okay? Yang mula-mula dulu dekat sini. Okay, contohkan li dekat sini. Li ni haraf, ini kelompok haraf baris bawah. Kerjanya membaris bawahkan siapa? Isim kan? Membaris bawahkan isim selepas dia. Okey, maknanya li yang ada dekat sini tak sama dengan li tadilah. Dia nama sama tapi orang lain-lain sebab kerja dan fungsi berbeza. Satu li jumpa isim, itu membaris bawahkan isim. Itu kita dah sebut banyak kan ya. Satu lagi li yang jumpa fi'il. Itu dia membaris ataskan fi'il mudhari'. Okey. Itu sedikit ulang kaji berkaitan dengan ayat 29 surah Al-Fathu. Sekarang kita nak cuba cari beberapa contoh lagi fi'il mudhari' untuk kita lebih jelas. Kita pergi dekat okey, katalah kita ambil surah ini ya.
Boleh nampak tak? Yang ini surah Al-Hujurat. Exactly lepas surah apa nama ni? Al-Fathu tadi ada habis, kita masuk surah Al-Hujurat. Okey. Kalau kita tengok surah ni, boleh nampak? Kita habis zoom ni. Okey. Kalau kita tengok surah ni, kita nak cuba cari fi'il mudhari' dulu Kita cari fi'il mudhari'. Okey. Pertama sekali yang kita jumpa ada huruf ta dekat depan. Dekat sini ada huruf ta. Tuqaddimu. Okey. Tuqaddimu. Terjemahan Terjemahan untuk kalimah tuqaddimu ialah kamu mendahului. Kamu mendahului. Itu terjemahannya. Jadi kamu mendahului ini kalimah fi'il. Tak ada telah. Maknanya ni fi'il mudhari'. Okey. Satu kita la tuqaddimu. Perkataan tuqaddimu. Ini pertama. Okey. Yang kedua, kita tengok pula ada perkataan tarfa'u. Tarfa'u. Di depannya ada huruf ta, ya, tarfa'u, dan terjemahan tarfa'u ialah kamu meninggikan, kamu mengangkat. Tarfa'u, kamu mengangkat ataupun kamu meninggikan. Ini fi'il juga, tapi tak ada telah, maknanya ini fi'il mudhari'. So ada tuqaddimu, ada tarfa'u. Kemudian kita tengok lagi dekat sini ada tajharu. Tajharu. Di depannya ada ta. Okey, di depannya ada ta, dan terjemahan untuk tajharu ialah kamu mengeraskan. Kamu menguatkan ataupun kamu mengeraskan. Kamu menguatkanlah. Okey. Ustaz, Saya. Yang tarfa'u tadi tu depan dia Ya. ta, tapi belakang dia Tak ada nun. Okey, nanti kita bincang. Kita cari dulu fi'il mudhari'. Okay. Kita cari dulu, kita tunjukkan dulu fi'il mudhari' yang ada pada page ni. Saya tunjuk dulu. Okey, yang pertama tuqaddimu ni fi'il mudhari', artinya kamu mendahului. Yang kedua tarfa'u ni fi'il mudhari', kamu mengangkat ataupun meninggikan. Tajharu pun fi'il mudhari', kamu mengeraskan ataupun menguatkan. Okey. Kemudian tahbata. Tahbata ini pun fi'il mudhari'. Maksudnya dia terhapus. Tahbata, dia terhapus. Okey. Itu tahbata fi'il mudhari'. Kemudian tash'uruna. Tash'uruna ini fi'il mudhari', artinya kamu menyedari. Tash'uruna, kamu menyedari. Sambung lagi. Yaghudduna. Fi'il mudhari' yang seterusnya. Yaghudduna. Okey. Artinya yaghudduna artinya mereka merendahkan. Yaghudduna, mereka merendahkan. Fi'il juga. Tak ada telah, maknanya fi'il mudhari'. Kemudian yang seterusnya kita ambil perkataan ini yunaduna. Yunaduna. Yunadunaka, ka kita sedia maklum ganti nama diri kan. Ka maknanya engkau, ganti nama diri. So ka ni perkataan lain lah, ya, perkataan kedua lah.
Yang perkataan yang kita nak ambil yunaduna. Maksudnya mereka memanggil. Yunaduna, mereka memanggil. Perkataan terakhir fi'il mudhari' untuk page ini ialah ya'qiluna. Ya'qiluna bererti mereka berakal. Ya'qilun, mereka berakal ataupun mereka menggunakan akal. Okay. Itu fi'il mudhari' yang ada pada page surah Al-Hujurat 1 sampai 4. Baik. Lagi sekali. Tuqaddimu, tarfa'u, tajharu, tahbata, tash'urun, yaghuddun, yunadun, yang terakhir ya'qilun. Itulah ada itu semua yang kita dah keluarkan, itu semua fi'il mudhari'. Baik. Bila kita jumpa fi'il mudhari' dalam Quran ataupun kita jumpa fi'il secara umum, perbincangan dia yang ini. Fi'il madhi, fi'il amar, kita relax. Sebab tak perlu kacau, tak perlu bincang. Kenapa tak perlu bincang? Kebal. Jadi nak buat apa kalau jumpa fi'il madhi, fi'il amar? Macam biasalah cari dhamir tersembunyi. Dhamir tersembunyi ni memang kena tahu sebab dhamir tersembunyi dalam fi'il itulah pelaku dia macam kita sebut sebelum ni. Tetapi fi'il mudhari', untuk fi'il mudhari' dia ada sedikit perbahasan sebab dia tak kebal. Cara kita bincang fi'il mudhari', bila kita jumpa dia fi'il mudhari', yang kita nak ingat yang pertama sekali, pattern dia lah yang kita sebutkan tadi. Okey, jadual fi'il mudhari' ni di depan dia ada ya ataupun ta ataupun alif ataupun nun, di hujungnya ada nun, sama ada alif nun ataupun waw nun. Okey. Kita ambil yang clear dulu Kita ambil perkataan ni, tash'urun dulu. Kita ambil perkataan tash'urun. Yang ni jelas dan clear. Di depan ada ta, di hujung ada waw nun. Di pangkal ada ta, di hujung ada waw nun. Maknanya cari yang depan ada ta. Okay, kat sini. Depan ada ta. Kita besarkan sikit lagi. Okay. Di depan ada ta. Di hujung ada waw nun. Dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang ada pada perkataan tash'urun ialah antum. Apa makna antum? Kamu, ramai. Kamu semua. Tash'urun, kamu menyedari. Kamu tu antum lah. Okey. Ta dekat depan, waw nun dekat belakang. Jadi, fi'il mudhari'. Okey. Kemudian, yaghuddun. Kalimah yaghuddun. Di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Kita cari yang depan ada ya, di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Yaghud,
Yaghuduna. Ya, waw nun. Apa dhamirnya? Dhamirnya hum. Mereka. Jadi kita translate mereka merendahkan. Yaghuduna, mereka merendahkan. Mereka ni hum ni lah. Dan dhamir tersembunyi itu pelaku macam biasalah. Dia pelaku, dia fa'il. Okey. Yang seterusnya tadi yunaduna. Yunaduna. Di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Sama. Di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Artinya dhamir yang tersembunyi pun hum juga. Yang ada ya dekat depan, belakang ada waw nun, dhamirnya hum. Jadi apa terjemahannya? Mereka memanggil. Yunaduna, mereka, sebab dhamirnya hum tadi, memanggil. Yang terakhir, ya'kilun. Ya'kiluna, di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Sama juga, hum. Dhamir tersembunyi dia, hum, iaitu mereka, mereka berakal ataupun mereka menggunakan akal. So, ini fi'il mudhari' yang standard, yang biasa. Ataupun kalau kita boleh guna istilah ni, kita kata fi'il mudhari' yang tidak diganggu. Dia aman. Fi'il mudhari' tu aman. Tak ada orang kacau dia. Jadi kita juga boleh tengok, okey, fi'il mudhari' yang aman ni, okey, kalau kita perasan dia aman sebab sebelum dia tu tak ada yang kacau dia. Okey, tak ada yang bekerja untuk kacau. Baik, itu jelas ya. Tash'urun, yaghudduna, yunaduna, ya'qilun. Okey, tak ada apa-apa. Baik, sekarang kita pergi kepada yang pertama, tuqaddim. Okey. Di depan ada ta, di hujung ada waw. Waw kita jumpa, tapi nun tak ada. Sepatutnya di depan ada ta, okay, di hujung ada waw nun. Depan ada ta, hujung ada waw nun. Sepatutnya. Ianya dibaca dengan asalnya bunyi macam ni. Tuqaddimuna. Tuqaddimuna. Di depan ada ta, di belakang ada waw nun. Tuqaddimuna. Okey. Apa yang berlaku pada ayat ini, pada perkataan ini, ialah nun tu dibuang, dihapuskan. Okey, ataupun istilah Arab dia lah sikit, dia panggil dihazafkan. Dihazafkan. Dihazaf maksudnya dihapuskanlah, dibuang. Bererti fi'il mudhari' untuk tuqaddimu ini telah diganggu. Dah ada yang kacau. Sebab dia dah tak normal. Sepatutnya belakang ada nun. Depan ada ta, yang standard kan. Depan ada ta, belakang ada nun. Macam tash'urun. Kamu menyedari. Tuqaddimu, kamu mendahului. Tuqaddimuna, tapi nun dah tak ada. Maknanya sesuatu telah berlaku, iaitu fi'il mudhari' ini telah diganggu. Okey. Siapa kacau dia? Yang kacau dia biasanya dia tak lagi jauh-jauh lah. Yang kacau dia ialah kalimah
ini, iaitu kalimah la. Okey. Kalimah la. La ini membawa maksud la ni terjemahan dia jangan. Jangan. Okey. La, terjemahan untuk la dekat sini ialah jangan. Dan dia merupakan, la ini merupakan salah satu daripada geng haraf baris mati. Ada dua yang kacau kan? Ni kan? Geng haraf baris atas yang kita kenal seorang, nama dia Lee. Okey, kita nak dedah kan ya? Ada pun geng haraf baris mati, okey, yang salah satu daripada geng tu ialah la. La ni kita panggil la jangan. La jangan. Okey. La jangan. Orang Arab cakap nahi. Macam apa ni? Pakistan kan? La nahi ya. Nahi maknanya jangan. Dia salah satu daripada geng haraf baris mati. Jadi cara dia mengganggu fi'il mudhari', dengar dulu cara dia mengganggu fi'il mudhari' yang ada nun dekat belakang ialah dengan membuang, menghazafkan nun tersebut. Itu cara dia kacau. Kalau dia fi'il mudhari' aman, macam ni. Macam ni. Tash'urun ni aman. Okey. Okey, nanti ada yang tanya la dekat sini kan? Okey, kita bagi tahu terus La dekat sini maksudnya tidak. Okey. Muka serupa, nampak sama tapi orang lain-lain. La dekat sini jangan, la nahi. Ya, la yang mencegah, nahi. Ya, amar ma'ruf nahi kan, mencegah. La dekat sini la nafi. Maknanya dia menafikan, dia maksudnya tidak. La nafi ni tak kacau orang. Okey. La nafi baik, dia tak kacau orang. Yang kacau orang la nahi, la jangan. Dekat sini. Dia kacau fa'il mudhari' lah. Okey. Jadi bila dia kacau, cara dia kacau ialah dengan membuang nun yang ada pada fa'il mudhari'. Asalnya tuqaddimuna, bila masuk la kita baca la tuqaddimu. Okey. Macam mana kita nak tahu tu adalah la, tidak la nahi dengan tidak tu? Okey. Okey, pertama sekali untuk kita kenal, sebab dua-dua bunyi sama, tulisan sama la, macam mana nak tahu Ustaz itu la jangan ke la tidak? Pertama sekali kita kenal maknanya dengan makna lah kan, dengan terjemahan. Maknanya itu secara umum kita kenal dengan terjemahan itu. Katalah contoh wahai orang beriman, tidak mendahului. Contoh kalau kita translate macam tu, dia bunyi dia pun janggal. Okey, tidak kamu mendahului. Ya, dia punya bunyi pun janggal. Jadi bila kita terjemahkan tidak, tak kena. Kita cuba terjemahkan, wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului. Baru betul. So, nak kenal, pertama sekali terjemahanlah. Yang kedua, cara nak kenal ialah la jangan bekerja. Apa kerja dia? Kacau orang. Kerja dia buang nun kat fa'il mudhari'. Adapun la tidak, dia tak kacau orang. Dia tidak bekerja. Dia cuma nak menafikan wa antum la tash'urun. Sedangkan antum, kamu,
tidak menyedari. Kamu tidak menyedari. Kan, kalau kita terjemahkan, sedangkan kamu jangan menyedari. Kan, dari sudut terjemahan pun tak kena. So, cara kenal dia begitulah. Satu, dengan terjemahan. Yang kedua, kita tengok bekerja ataupun tidak. Okay? Kalau la jangan, dia bekerja. La tidak, dia tidak bekerja. Okey. So, ni pertama. Sekarang kita nak bagi contoh. Sekarang ni kalau tuqaddimu ni kamu. Okey. Macam mana kalau seorang? Tuqaddimuna, kamu mendahului. Tuqaddimuna, kamu. Okey. Antum, ta, waw dengan nun. Ramai. Macam mana kalau anta? Anta, seorang je. Engkau mendahului. Engkau mendahului. Di depan ada ta, di hujung baris depan. So, kalau untuk engkau seorang, dia tuqaddimu. Begini ya. Ini untuk seorang. Ta dekat depan, ta di depan, tuqaddimu. Tuqaddimu untuk engkau, seorang je. Macam mana Ustaz tahu? Ikut pattern ni. Kalau anta di depan ada ta, di hujung baris depan. So, di depan ada ta, di hujung baris depan. Ini anta, engkau, seorang. Kalau ramai, tuqaddimuna. Ramai, tuqaddimuna. Bila datang lam, la, bila datang la, tuqaddimu. Tak ada nun. Okey, macam mana kalau la tu, dia kacau yang macam ni. Dia kacau anta. Dia datang la. Jangan engkau mendahului. Janganlah engkau, seorang, mendahului. Okey, kalau dia kacau dekat anta, yang ada ta dekat depan, baris depan kat belakang ni, cara dia ialah dengan dia tukar baris depan ni kepada baris mati. La tuqaddim. La tuqaddim. Boleh? Kalau yang tak ada waw nun, tak ada nun kat belakang, cara dia kacau ialah dengan tukar baris depan tu kepada baris mati. Kenapa dia tukar baris mati, Ustaz? Sebab itulah kita panggil dia geng haraf baris mati. Sebab dia tukarkan baris seorang kepada baris mati. Itu kalau seorang, anta. Tapi kalau ramai yang ada waw dengan nun, cara dia kacau ialah dia buang nun itu. Itu contoh pertama ya. Dan kita boleh terus implement contoh tersebut pada kalimah yang kedua, iaitu tarfa'u. Tadi kita kata tarfa'u maksudnya kamu mengangkat. Tarfa'u kita terjemahkan kamu mengangkat ataupun kamu meninggikan. Isim ke fa'il? Fa'il. Fa'il apa? Fa'il mudhari'. Kenapa fa'il mudhari'? Tak ada telah. Kamu mengangkat. Dan kita kenal dia fa'il mudhari' dengan ada ta dekat depan. Keadaan biasa kalau tidak diganggu ialah tarfa'u na. Keadaan biasa. Tarfa'una. Ada ta dekat depan, waw nun dekat belakang. Tarfa'una. Maksudnya kamu mengangkat, ramai. Tetapi sama juga dimasuki oleh la. La dekat sini terjemahannya jangan. Maka dia merupakan salah satu daripada kelompok haraf baris mati. Maka dia pun terus bekerja. Cara dia bekerja ialah dengan dia buang nun ini. Dia buang. Kita pun baca
La tarfa'u. Dah kena kacau. La ni untuk kerja. Buang nun. Okey. Seterusnya. Kalimah seterusnya ialah ini dia. Tajharu. Kita implement terus. Tajharu. Asalnya bunyi dia kamu mengeraskan. Ya, kamu mengeraskan, menguatkan. Tajharuna. Asalnya tajharuna. Kamu menguatkan, mengeraskan. Apa berlaku pada kalimah ini? Dia diganggu. Siapa kacau dia? La. Apa maksud la? La jangan. La jangan salah satu daripada kelompok haraf baris mati. Lalu cara dia mengganggu ataupun mematikan ialah dengan buang nun yang ada pada fi'il mudhari'. Kita pun baca wala tajharu. Okey. Kalau seorang, contohnya kalau seorang. Kalau tarfa'u, contohnya. Tarfa'u ni seorang. Bukan kamu tapi engkau. Engkau mengangkat ialah tarfa'u. Tarfa'u. Engkau mengangkat. Seorang. Mana tahu tarfa'u tu? Refer pada jadual tadi. Kalau anta seorang, ta dekat depan, baris depan di belakang. Okey. Tarfa'u. Ta dekat depan, baris depan di hujung. Okey, ni aman. Tarfa'u aman, tak ada orang kacau. Sekarang kita masukkan jangan engkau angkat. Janganlah engkau angkat. Masuk la. Maka bila masuk sahaja la, kita terus tukar baris depan kepada baris mati. Bunyi dia la tarfa. La tarfa. Sama juga dekat sini. Kalau seorang engkau menguatkan. Tajharu. Engkau menguatkan tajharu. Okay. Tajharu, engkau menguatkan ataupun mengeraskan. Ini aman. Ini aman. Ta dekat depan, baris depan di hujung. Masukkanlah, janganlah engkau mengeraskan. Kita pun kena baca la tajhar. Begitu. Kalau yang baris depan kalau yang baris depan, tukar baris mati. Kalau yang ada nun, buang nun. Itu je lah. Lagi sekali. Kalau yang baris depan, okey, fi'il mudhari'. Kalau yang baris depan, yang kacau dia tu geng haraf baris mati. Tukar baris mati. Tapi kalau yang kacau dia tu geng haraf baris atas, tukar baris atas. Macam tadi. Tapi kalau yang hujung dia ada nun, buang nun. Okey. Sambung. Seterusnya. Fi'il mudhari' yang seterusnya tadi ialah perkataan tahbata. Ini dia. Perkataan tahbata. Okey. Apa maksud tahbata tadi? Dia terhapus. Dia menghapuskan. Tahbata, dia menghapuskan. Okey. Tahbata. Di depan ada ta. Sepatutnya hujung baris depan. Betul kan? Sepatutnya hujung baris depan. Tapi dekat sini dah tukar.
Sepatutnya tahbatu. Tahbatu. Sepatutnya. Tapi kat sini tahbata. Maknanya ada sesuatu berlaku lah. Sebab kita tahu kalau fi'il mudhari' depan ta atau ya macam tadi, hujung baris depan. Baris depan, baris asas untuk fi'il mudhari'. Tetapi bila kita nampak baris dah bertukar, artinya kita tahulah adalah orang yang kacau dia tu. Dan yang kacau itu ialah adalah. Okey. Dia geng haraf baris atas ke haraf baris mati? Ya. Dia Baris adalah atas. geng haraf baris atas lah. Okey, masukkan kat sini. An. Satu geng dengan li. Okay. Kalau li tadi kacau. Ni kan. Li yaghiza. Asalnya yaghizu. Masuk li yaghiza. Tapi dia satu geng tu. Okey. Pun kacau orang juga. Asalnya tahbatu. Dia jadi tahbata. Okay. So inilah perbincangan fi'il. Khususnya fi'il mudhari'. Cara nak ingat dia, ya, biasanya kita nak ingat tu macam ingat cerita lah. Fi'il madhi kebal. Fi'il amar kebal. Fi'il mudhari' tak kebal. Macam cerita kan. Kalau tak ada orang kacau dia aman. dia aman. Macam mana nak tahu dia aman? Hujung dia baris depan. Hujung dia ada nun. Aman lah tu. Okay. Macam mana nak tahu dia kena kacau? Nak tahu dia kena kacau, dia telah bertukar baris. Sama ada baris depan tu dah jadi baris atas ataupun baris mati. Kerana yang suka kacau fi'il mudhari' dua geng ni sahaja, iaitu geng haraf baris atas dan juga geng haraf baris mati. Cara dia tukar, kalau baris atas tukar baris atas, kalau baris mati dia tukar baris mati. Kalau fi'il mudhari' yang ada nun, fi'il mudhari' yang ada nun, okey, fi'il mudhari' yang ada nun ni ialah dengan dia membuang ataupun menghapuskan nun tersebut. Okay. Kita cerita. Tak ada orang kacau, aman. Ada orang kacau, kena tukar. Seterusnya kalimah fi'il mudhari' yang kita kata aman tadi, ni contoh dia lah. Yaghudduna. Yaghudduna maksudnya kamu merendahkan. Bukan kamu, mereka. Mereka, hum. Mereka merendahkan. Di depan ada ya, di hujung ada waw nun. Nun masih ada. Nampak Nun dia okey je dekat sini. Tak ada orang. Dan memang tak ada orang kacau pun. Sebelum yaghudduna, tak ada pun apa-apa kalimah yang kacau. Okey? So dia aman. Aman. Yaghudduna. Mereka merendahkan. Dhamir yang tersembunyi hum. Mereka. Dhamir yang tersembunyi ialah hum. Itu mereka. Dhamir yang tersembunyi itulah pelaku. Macam kita sebut sebelum ni kan. Kita pernah bagi formula dulu. Ini dia. Ni formula ni. Dhamir ganti nama yang tersembunyi dalam fi'il. Fi'il lah perbuatan. Fi'il madhi ke mudhari' ke amar. Jadi dhamir yang tersembunyi itulah fa'il, pelaku. Okay. So inilah. Mereka hum, dhamir tersembunyi merendahkan. Mereka merendahkan. Merendahkan aswatahum,
suara-suara mereka. Fi'il dia yaghudduna, fi'il, perbuatan. Pelaku dia hum, dhamir tersembunyi. Ada tak yang kena? Yang kena rendahkan ada suara. Aswat ni yang kena. Yang kena orang Arab panggil apa? Maf'ul. Maf'ul, baris asas dia baris atas. Nampak Okey, selenggan kan? Yang kita dah belajar sebelum. Okey. So, aman, yaghudduna aman. Okey. Yunaduna. Yunaduna. Di depan ada ya, di hujung ada nun. Aman ke tidak? Aman. Memang tak ada orang kacau pun. Tak ada siapa-siapa pun sebelum dia. Tak ada an ke, li ke, la ke, tak ada. Bila aman, so inilah bentuk dia. Ya dengan waw nun. Nun masih ada. Masih ada. Yang terakhir ialah ya'kilun. Ya'kilun. Di depan ada ya, di hujung ada nun. Ustaz, ini ada la. Okey. Ini la apa kita panggil? Kita panggil dia la nafi. La nafi ya. La tidak. La tidak bekerja. Bekerja ke tak bekerja? Dia tak bekerja lah. Tak bekerja maksudnya tak kacau orang. Dia cuma memberikan maksudnya, menafikan. Aktsaruhum, banyakkan mereka, la ya'kilun. Tidak mereka menggunakan akal. La maknanya tidak, ya'kilun mereka menggunakan akal. Mafhum, mereka tidak menggunakan akal. Jadi ini pun aman, tak ada orang kacau. La tak kacau orang. Bila aman, di hujungnya masih lagi ada nun. Okay. So pada muka surat pertama ni 1 sampai 4 surah Al-Hujurat memberikan kita banyak contoh-contoh. Mudah-mudahan kita boleh faham. Lepas ni kita bacalah contoh, kita baca Quran, jumpa fi'il mudhari' kan. Iyyaka na'budu kan. Iyyaka na'budu. Di depan ada nun, na'budu. Di depan ada nun, na'budu. Di hujung baris depan. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Apa dhamir dia? Dhamirnya nahnu. Apa makna nahnu? Kami. Jadi na'budu fi'il mudhari'. Aman ke tidak? Aman. Tak ada orang kacau dia. Na'budu. Aman lah. Iyaka. Iyaka tak kacau kan? Okey. Iyaka baik. Dia tak kacau kan? So na'budu. Wa iyaka nasta'inu. Nasta'inu. Di depan ada nun. Di hujungnya baris depan. Nasta'inu. Baris depan. Sama juga itu merupakan fi'il mudhari'. Okey? Itulah fi'il mudhari' yang ada dalam Fatihah yang mudah kan? Ustaz, Ya. yang lit taqwa tu, lit taqwa itu satu perbuatan, itu fi'il ke? Dan kalau tu fi'il itu fi'il mudhari' ke? Lit taqwa qulubuhum lit taqwa. Okey, soalan yang baik okey. Di depan ada ta, okey. Cuma yang ini ada alif lam. Okey, yang ini lit taqwa, ini alif lam syamsiah Alif lam syamsiah. Asalnya li jumpa dengan perkataan at-taqwa. So kalau ada alif lam, isim lah. Okey, ada alif lam, ini tanda isim. Jadi li dekat sini haraf baris bawah. Ini haraf baris bawah. Okey, sepatutnya dia membaris bawahkan, tapi dekat sini tak boleh. Sebab hujungnya huruf ya ni kita tak
Memang tak boleh nak baris letak baris bawah lah sebab ujung dia bentuk dia begini. Okay. So ini bukan fi'il mudhari', ini kalimah isim. Maksud dia pun taqwa. Okay, terima kasih. Jadi sampai situ dulu untuk minggu ini perbincangan dia. Nota boleh ambil dekat ruangan komen tu. Nota yang kita bagi ialah ini dua isim pendampingan yang pernah kita bahaskan sebelum ni. Bolehlah ambil dia sebagai rujukan. Okey. Wallahu a'lam, sampai situ dulu. Yang baik daripada Allah SWT, kelemahan kekurangan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi dahulu. Terima kasih kepada urus dia dan semua akhwat-akhwat yang bagi kerjasama dan perhatian daripada awal sampai habis. Kita sudahi dan tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.